Kami memilih untuk menjalankan projek ini kerana kami ingin membantu meringankan kerja pekebun-pekebun di sekolah ini untuk menjaga dan menyiram pokok-pokok bunga di sekolah ini. Nama projek kami ialah Soil Detector Sensor and Organic Fertilizer. Idea nama projek ini diambil daripada sebuah alat yang kami cipta. Sudah hampir 2 tahun kita hidup dalam norma baharu. Dalam tempoh ini, banyak urusan yang telah berlangsung dalam talian dari segi kerja mahupun pembelajaran. Sepanjang tempoh kita berada di rumah, ramai juga yang mula mencari hobi baru untuk mengisi masa lapang sementara menunggu pengumuman terbaru Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. Ada yang belajar bahasa ketiga. Ada pula yang belajar bermain muzik. Bagi mereka yang memilih untuk berkebun, pasti ada yang sudah terasa risau sejak pejabat dan sekolah dibuka semula. Apa tidaknya, takut jika terlupa untuk menjaga kebun dengan baik. Silap-silap, hasil yang diusahakan selama PKP tidak bertahan lama. Saya pasti episod Majalah Didik kali ini boleh memberikan anda idea untuk menjaga kebun anda. Jika anak-anak sekolah boleh melakukannya, anda pasti boleh juga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nadia Abdul Latif, pengacara anda. Kembali bersama Majalah Didik, sebuah penerbitan usaha sama antara Kementerian Pendidikan Malaysia, Impact Hub Kuala Lumpur dan Media Prima. Setiap episod, kami akan membawa anda menyertai kembara murid-murid sekolah di seluruh Malaysia yang telah berjaya menghasilkan projek impak sosial menerusi program Design for Change, iCAN, Schools Challenge. Semua projek impak sosial yang diilhamkan oleh murid-murid sekolah yang berazam untuk menyelesaikan isu yang wujud dalam komuniti masing-masing. Buat pengetahuan anda, isu-isu tersebut sebenarnya termasuk di dalam 17 matlamat pembangunan mampan yang digariskan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam usaha mencipta impak positif kepada dunia dan komuniti. Jangan disangka mereka yang masih muda belum cukup matang untuk melakukan perubahan dan impak yang mendalam. Anak-anak muda ini telah didedahkan kepada metodologi FITS yang memupuk sikap I can atau saya boleh, iaitu percaya kepada diri sendiri. Apakah itu FITS? F atau feel ialah merasakan. Ini merupakan langkah pertama yang diambil oleh murid-murid sekolah untuk mendalami isu yang wujud dalam komuniti mereka dan melatih mereka tentang empati. I atau imagine ialah membayangkan. Di sini, proses brainstorming atau sumbang saran berlangsung. Murid-murid ini akan membincang sesama mereka tentang idea yang boleh dipertimbangkan. Malah, bagi mereka, semakin gila idea tersebut, semakin itu menjadi kunci penyelesaian yang terbaik. D atau do ialah melaksanakan. Semua idea-idea yang telah dibincangkan dan ditapis akan melalui proses pelaksanaan untuk menyelesaikan projek impak sosial ini. Peringkat ini juga melatih anak-anak muda untuk mencapai kecemerlangan dengan bekerja bersungguh-sungguh dalam mencapai impak. Akhir sekali, S atau share ialah berkongsi. Selepas sesebuah projek impak sosial selesai dilaksanakan, tibalah masanya untuk berkongsi idea ini dengan komuniti. Sebab itu, pentingnya untuk kita memupuk semangat percaya kepada diri. Sekiranya murid-murid sekolah boleh melakukan sesuatu untuk membawa perubahan, anda juga boleh. I can, we can, you can. Masih ingat lagi, pada awal rancangan, saya ada menyebut tentang idea baharu untuk membantu menjaga kebun dan tanaman? Dalam episod kali ini, kami akan membawakan anda bertemu murid-murid dari Sekolah Kebangsaan Raja Bahar, Kelantan dengan idea mereka iaitu Soil Detector Sensor and Organic Fertilizer atau alat pengesan tanah dan baja organik. Sebelum itu, mari saya kongsikan sedikit cerita menarik tentang SK Raja Bahar ini. Pada awal penubuhannya iaitu pada tahun 1960 oleh Haji Nik Hassan Nik Ibrahim, Sekolah Rendah Kebangsaan Kedai Lalat. Kawasan Kedai Lalat tersebut telah ditukar namanya menjadi Kota Jembal.
Terletak di bawah jajahan Kota Baru, Kota Jembal terletak kira-kira 6 km dari tengah bandar. Baiklah, mari kita berkenalan lebih rapat lagi dengan murid-murid dari SK Raja Bahar ini. Oh, look at the 4 flowers in this box. I feel so sorry for them. They almost died. You are right. Maybe it is because they had a great loss of water, as we can see the dry soil in this pot. Or maybe the plants withered because they did not get enough nutrients and fertilizer. It's truly sad to see those plants wilted and died here. Our school compound will become dull and lose its sparkle if there is no flower growing here and there anymore. What will happen if these plants and trees die? These plants and trees provide oxygen to human beings. Therefore, if all of them die, the oxygen amount will be dropping as well. Let's think of something to help our school gardener to take a good care of these plants in the pot. My suggestion is that we need to create a scanning device which can measure and find out more about the soil moisture. It can identify when the soil is becoming dry and eventually will produce a sound and light up for that reason. We can also try to produce our own fertilizer, which is made up of straw eggshell. Wow, great and brilliant ideas from both of you. Those solutions will indirectly help the gardeners to water the plants when it is only necessary. It can cut the cost for buying fertilizer as well. Good job! These are the tools that we need to prepare in order to create the scanning device which can measure the soil moisture. How can we install the program for this device? Oh, just a piece of cake. We can simply use Arduino setting. Hey guys, I have prepared the eggshells for us to produce the organic fertilizer. We just need to dry them first before we fry them without using any oil. It is aimed to wash off the eggs odor.
Last but not least, we can break them into ashes. Hai, saya Aisyah. Hai, saya Amale. Nama projek kami ialah Soil Detector Sensor and Organic Fertilizer. Idea nama projek ini diambil daripada sebuah alat yang kami cipta. Kami telah memikir beberapa nama untuk projek ini seperti gardening device, helpful device dan lain-lain lagi. Hasil daripada perbincangan kami di dalam kumpulan, kami bersepakat untuk menamakan projek ini sebagai Soil Detector Sensor and Organic Fertilizer. Kami telah diberi peluang oleh Cikgu Saiful Nizam untuk bersama-sama menjalankan projek ini disebabkan COVID-19. Cikgu Saiful Nizam membentuk kumpulan murid yang tinggal di kawasan perumahan yang berdekatan ini kerana dapat memudahkan kami berjumpa untuk membuat perbincangan. Fasa ini menekankan kepada feeling ataupun perasaan. Pada fasa ini saya meminta murid-murid melihat dan membuat lawatan ke kawasan di persekitaran sekolah yang agak-agaknya mengganggu perasaan mereka. Apakah perubahan yang mereka ingin lakukan? Murid-murid diberi peluang membuat pemerhatian dan refleksi terhadap apakah isu yang mereka lihat di persekitaran mereka. Maka muncullah satu idea bagaimana murid-murid ini ingin membantu pekebun di sekolah ini untuk mengurus tanaman di dalam pasu serta menjimatkan wang untuk pembelian baja tanaman. Kami memilih untuk menjalankan projek ini kerana kami ingin membantu meringankan kerja pekebun-pekebun di sekolah ini untuk menjaga dan menyiram pokok-pokok bunga di sekolah ini. Kami juga ingin menjimatkan kos pembelian baja yang digunakan oleh pekebun-pekebun di sekolah ini. Antara mereka yang terkesan daripada projek ini ialah sudah tentulah kepada pekebun-pekebun di sekolah ini, di mana alat inovasi yang kami cipta ini sedikit sebanyak dapat membantu pekebun-pekebun di sekolah ini menjaga dan menyiram pokok-pokok bunga. Pihak sekolah juga tidak lagi perlu mengeluarkan wang untuk membeli baja-baja tanaman. Kami merasakan bahawa perlunya ada satu tindakan atau inovasi teknologi bagi membantu meringankan tugas manusia serta teknologi yang menjimatkan kos.
Oleh itu, kami telah berbincang bersama guru pembimbing apakah cara yang sesuai untuk mengatasi masalah ini. Pembuangan kulit telur juga menyebabkan pembiakan jentik-jentik. Ini akan menyebabkan kes demam denggi di kawasan kami. Fasa kedua ialah imagine, iaitu membayangkan. Pada fasa ini saya menggalakkanlah murid-murid untuk membuat aktiviti sumbang saran, untuk mengeluarkan idea-idea mereka serta bagaimana untuk menyelesaikan sesuatu isu dengan cara yang terbaik dan mampu dijalankan untuk membantu pekebun menguruskan pokok-pokok bunga di sekitar sekolah ini. Murid-murid juga diasah idea dan minda mereka melalui aktiviti seperti menggambarkan atau melukis alat pengesan kelembapan tanah yang boleh dikesan oleh pekebun-pekebun di sekolah ini agar kekerapan menyiram pokok bunga dapat dioptimalkan. Murid-murid ini juga dilatih untuk membual guru-guru, pekerja dan ibu bapa tentang aktiviti atau prototipe yang telah mereka bincangkan. Setelah itu, mereka akan berbincang sekali lagi bersama-sama mereka tentang apakah penyelesaian yang terbaik untuk meneruskan projek ini. Antara idea-idea hasil perbincangan kami telah menyenaraikan beberapa aktiviti untuk mengatasi masalah tersebut. Antaranya ialah mencipta satu alat yang dapat membantu pekebun menyiram pokok-pokok bunga apabila perlu sahaja. Alat akan mengeluarkan bunyi dan cahaya apabila tanah tersebut kering. Kami juga bersetuju untuk membuat baja organik sendiri dengan menggunakan sisa bahan buangan yang boleh digunakan semula. Kami ada membuat kajian melalui internet tentang alat-alat yang boleh membantu meringankan tugas pekebun dan juga kami telah mencari maklumat tentang bagaimana untuk membuat baja organik tanpa memerlukan kos kewangan. Kami dapati bahawa alat pengesan kelembapan tanah ini boleh dibuat menggunakan atur cara Arduino. Manakala kulit-kulit telur yang dibuang juga dapat dijadikan baja organik kerana kulit telur mengandungi kalsium yang diperlukan oleh tumbuhan. Kulit telur yang dibuang ini juga dapat mengalahkan pembiakan nyamuk Aedes. Pada fasa ketiga ini, kita namakan do, iaitu buat atau laksanakan aktiviti yang telah disaring pada sebelum ini. Pada fasa inilah murid melaksanakan aktiviti yang telah dirancang melalui bimbingan guru. Untuk projek Soil Detector Sensor dan Organic Fertilizer ini, kumpulan kami telah pergi rumah ke rumah di kawasan kejiranan dan juga di tempat pembuangan sampah untuk mencari kulit-kulit telur yang terbuang. Kulit-kulit telur ini akan dijadikan sebagai baja untuk mengurangkan kos pembelian baja di sekolah. Kami juga telah belajar koding untuk menghasilkan alat pengesan kelembapan tanah yang boleh dikesan melalui bunyi dan cahaya LED. Kami juga menjalankan kempen untuk mengumpul dana melalui 100% projek. Kami telah belajar bagaimana cara untuk membuat koding menggunakan Arduino bersama guru pembimbing kami. Kami juga telah mengumpul kulit-kulit telur yang telah dibuang sekitar kejiranan kami. Kulit-kulit telur ini dibasuh terlebih dahulu sebelum dikeringkan selama seminggu. Apabila kulit-kulit telur ini benar-benar kering, seterusnya kami menyangai telur ini tanpa menggunakan minyak. Akhir sekali, kami menumbuk atau mengisar kulit-kulit telur ini agar kelihatan seperti serbuk. Oleh itu, terhasillah baja organik yang tidak menggunakan bahan kimia. Fasa yang terakhir ialah share, iaitu kita berkongsi. Kami telah berkongsi projek ini melalui Facebook DFCSK Raja Bahar, melalui YouTube, melalui WhatsApp dan juga Telegram. Untuk berkongsi kisah perubahan kami
yang boleh memberikan inspirasi kepada semua untuk mengatakan I can, saya boleh. I can, you can, we can. Kami juga telah menyertai pertandingan pameran dan inovasi di Virtual Innovation Competition pada tahun 2021 dan telah memenangi pingat emas dan anugerah video terbaik. Kami telah berkongsi idea daripada projek ini melalui beberapa pameran dan pertandingan inovasi yang diadakan pada tahun ini secara online kerana COVID-19. Selain itu, kami juga telah berkemping tentang projek ini melalui Facebook DFC sekolah kami. Semua aktiviti yang kami buat, kami post di dalam Facebook ini. Pada pendapat saya, projek yang baik harus dikongsi kepada semua pihak untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Antara cabaran yang kami hadapi sebelum bermulanya projek ini ialah kami perlu belajar terlebih dahulu bagaimana membuat koding menggunakan Arduino. Kami juga perlu membuat kajian tentang bagaimanakah membuat baja organik melalui pembacaan di internet. Antara cabaran yang kami hadapi semasa menjalankan projek ini ialah kami terpaksa membeli alat-alat yang akan digunakan untuk membuat alat pengesan kelembapan tanah ini. Alat-alat ini sukar didapati di tempat kami. Oleh itu, kami meminta bantuan guru untuk membeli alat-alat tersebut melalui online. Kami juga menghadapi masalah kekurangan bajet untuk menghasilkan alat ini dalam kuantiti yang banyak. Antara cabaran yang kami hadapi selepas projek ini dilaksanakan ialah kami perlu memastikan alat pengesan kelembapan tanah ini berada di dalam keadaan yang baik dan perlu dicas semula selepas sehari digunakan. Antara langkah fit yang saya paling suka ialah imaging kerana saya dapat mengeluarkan pendapat dan idea-idea saya kepada rakan-rakan saya. Ia juga dapat melatih saya berfikir dengan lebih kreatif lagi. Saya dapat belajar bagaimana cara untuk bersikap lebih penyabar dan menerima pandangan idea daripada rakan-rakan di ahli kumpulan. Antara langkah fit yang paling saya sukai ialah feel. Ini kerana saya dapat belajar cara untuk lebih memahami masalah orang lain. Apabila kita lebih faham tentang masalah mereka, kita dapat tolong mereka dengan lebih baik. Antara langkah fix yang saya paling sukai ialah do kerana saya dapat belajar secara praktikal di mana saya dapat merasai sendiri pengalaman bagaimana untuk menghasilkan sesuatu produk seperti baja organik sendiri. Antara nilai murni yang saya dapat melalui pengalaman menjalankan projek ini ialah kita perlu berusaha dengan gigih untuk menjadikan projek ini benar-benar menjadi kenyataan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Projek Cikgu Saiful ni saya membantu dari segi bimbingan kepada murid, iaitu memantau aktiviti yang mereka jalankan. Selain daripada tu, saya juga memberi khidmat nasihat lah semasa membuat kertas kerja program supaya program yang jalankan
berjalan dengan lebih lancar. Dalam menjalankan projek ni, saya dapati ada impak yang positif di kalangan murid yang mengikuti program ni. Okey, saya dapat lihat cara murid-murid ni berkomunikasi sesama rakan mereka lebih positif, manakala pelibatan PIBG dalam membantu kami melaksanakan projek ni adalah sangat-sangat memberangsangkan. PIBG sekolah banyak membantu dalam menjayakan projek kami. Untuk menggalakkan penglibatan komuniti dan ibu bapa dalam menjayakan aktiviti ini, pada pendapat saya, aktiviti seperti ini seharusnya lebih diwar-warkan lagi. Mengikut pandangan saya, kalau kita tengok sekarang media sosial memainkan peranan dalam menyebarkan sesuatu maklumat. Jadi saya rasa platform media sosial adalah salah satu platform yang membolehkan kita memperkenalkan lagi atau menyebar luaskan lagi maklumat tentang program ini. Pada pendapat saya, program seperti ini dapat mengubah sikap pelajar. Ada di antara pelajar yang terlibat dalam projek ni sebelum ni mereka sangat pemalu. Okay? Mereka kurang berkomunikasi. Tapi apabila mereka terlibat dengan projek sebegini, mereka tidak lagi malu-malu dan mereka sangat aktif dalam menyertai program ni. Mereka juga menyebarkan maklumat tentang program ni kepada kawan-kawan mereka, memberi kesedaran secara tidak langsung kepada kawan-kawan mereka untuk terlibat dengan program sebegini. Bila murid terlibat dengan projek macam ni, kadang-kadang mereka kena mendapatkan maklumat bukan sekadar dalam bahasa Melayu tapi juga dalam bahasa Inggeris. So tak mereka kena menguasai bahasa Inggeris bila nak terlibat dengan projek ni, agar mereka lebih yakin untuk mendedahkan projek ni kepada orang luar. Sebagai guru bahasa Inggeris, saya rasa bangga dengan capaian murid-murid saya. Mereka juga bertatih sedikit demi sedikit untuk bercakap, membentang dalam bahasa Inggeris bila menerangkan projek ni kepada orang luar. Menyediakan generasi inovator seterusnya adalah untuk kita memastikan bahawa inovasi akan membawa kepada pembangunan produk dan proses baru yang membantu mengekalkan ekonomi kita. Inovasi dan literasi sains ini adalah berdasarkan kepada asas pengetahuan yang kukuh dalam bidang STEM. Adalah jelas bahawa kebanyakan pekerjaan pada masa hadapan akan memerlukan pemahaman tentang asas matematik dan sains. Jadi program STEM akan melatih murid kita cara berfikir secara kritis dan kreatif. Mereka akan sentiasa dicabar untuk menghasilkan idea-idea baru dan pendekatan-pendekatan baru kepada masalah jika mereka ditempatkan dalam persekitaran pembelajaran berasaskan projek. Daripada teknik FITS yang telah saya pelajari, setiap fasa di dalam FITS iaitu feel, imagine, do dan share, saya rasakan ia dapat membantu murid-murid saya terutamanya apabila melibatkan pembelajaran secara projek. Learning by doing ditambah pula dengan teknik FITS ketika menguruskan projek ini bersama murid-murid saya, maka terhasillah projek inovasi sosial menggunakan Arduino ini. Saya percaya sebagai seorang guru, kita mestilah menerapkan pelbagai kaedah ketika pengajaran dan pembelajaran bersama murid-murid kita. Pendidikan kemanusiaan melalui pembelajaran secara praktikal adalah amat perlu diterapkan dalam diri murid-murid. Murid-murid dapat dipupuk untuk lebih bersikap prihatin dan peka terhadap isu-isu di sekeliling mereka. Nilai-nilai murni inilah yang perlu diterapkan dalam diri setiap murid agar mereka dapat juga sekurang-kurangnya membantu menghasilkan inovasi sosial bagi meringankan tugas orang-orang lain di sekeliling mereka. Tahu
tahukah anda kulit telur mempunyai kandungan kalsium yang tinggi yang baik untuk pertumbuhan tanaman? Selain daripada nutrien seperti nitrogen, fosforus dan potasium, kalsium sebenarnya penting untuk membantu sel-sel dinding dalam pertumbuhan menjadi lebih kuat. Fungsinya sama seperti khasiat kalsium kepada tulang bagi manusia. Selain dari kulit telur, anda juga boleh menghasilkan baja organik dan kompos dengan menggunakan sisa makanan termasuklah kulit buah-buahan atau sayur-sayuran. Malah, beg teh ataupun serbuk kopi yang telah digunakan juga boleh dikitar semula menjadi kompos. Bahan berasaskan haiwan seperti sisa ikan, tulang ayam dan lain-lain juga boleh menghasilkan baja dan kompos yang berkualiti tinggi untuk tanaman. Kempen yang dilaksanakan oleh Cikgu Saiful dan juga yang terbaru kempennya mengenai solar detector itu satu peluang yang baiklah kepada murid-murid untuk save the earth. Kita boleh recycle melalui kulit telur untuk jadikan sebagai baja untuk tanah. Jadi ini adalah satu impak yang sangat besar, sangat positif dan saya tahu komuniti pun tahu, ibu bapa tahu, guru-guru pun sedar mengenai impak yang dihasilkan oleh kami dan benda ini juga diwawarkan dalam grup guru besar di negeri Kelantan. Eksperimen yang dilaksanakan menggunakan pengetahuan dalam mata pelajaran sains, walaupun alam ni mereka menggunakan ilmu yang ada itu untuk menghasilkan projek untuk menjadikan projek soil detector itu untuk membantu taman herba. Apabila mereka menanam herba, didapati tanah itu yang tidak subur. Jadi apa yang melalui creative thinking mereka telah melaksanakan satu eksperimen untuk mengesan keasidan tanah dan melaksanakan satu projek untuk menjadikan tanah itu tanah yang subur untuk tanaman. Jadi di sini kita boleh lihat creative thinking skill yang telah didapat kita lihat pada murid-murid tersebut, boleh melakukan aktiviti eksperimen yang berkesan untuk penggunaan di luar daripada mata pelajaran mereka sendiri, daripada sains, mata pelajaran sains itu sendiri. Projek soil detector ini memang sangat berguna, mencapai targetnya kerana di samping murid yang melaksanakan itu, pengetahuan ini juga disebarkan di sekitar sekolah. Jadi ini boleh guru-guru juga ada yang join bersama dengan murid-murid untuk projek ini, untuk dibuat eksperimen. Ramai yang suka eksperimen di rumah. Even saya sendiri pun, sebab saya pun suka menanam di rumah. Jadi kami join Cikgu Saiful untuk program ini dan program ini memang sangat berjaya. Harapan saya program ini, projek soil detector ini boleh dikembangkan lagi supaya boleh menjadi satu produk daripada sekolah kami, daripada murid-murid. Yang hebatnya murid-murid ini boleh membuat satu projek yang sangat hebat untuk menjadikan satu projek yang hebat untuk tanaman. Jadi memerlukan inisiatif, memerlukan kewangan, memerlukan tenaga, memerlukan masa untuk menghasilkan produk tersebut. Memang saya tengok murid-murid sangat gembira kerana mereka boleh menggunakan skill dalam kemahiran proses sains itu untuk menghasilkan produk. Jadi ini memang memberikan kesan lah, membantu memahami bahawa mata pelajaran sains ini adalah mata pelajaran yang sangat menarik dan mereka gembira bila melaksanakannya. Mereka tahu bahawa menggunakan pengetahuan itu untuk menghasilkan sesuatu yang hebat. Program yang soil detector ini memang satu yang program yang sangat besar dan murid rasa macam sangat, dia pun amazed dengan diri dia sendiri sebab boleh melaksanakan sesuatu yang hebat. Selama ini hanya belajar dalam bilik darjah, buat sesuatu yang simple, tetapi apabila boleh melaksanakan sesuatu yang sangat besar ini, memberi impak yang sangat hebat ini, mereka rasa okay, I can do it. Mereka boleh terus lagi berkembang untuk menghasilkan benda-benda yang lebih baik selepas ini.
menggunakan kemahiran proses sains tersebut. Bagi saya, project based learning ini memang sangat berkesan untuk murid. Mereka menjadi lebih mencabar diri mereka, bukan setakat perkara-perkara yang mereka belajar di sekolah rendah sahaja, tapi mereka lebih meneroka bidang yang lebih besar, lebih tinggi, lebih bersikap ingin tahu. Project based learning ini memberikan satu impak yang besar kepada murid untuk mengambil inisiatif yang lebih besar untuk melaksanakan projek, melakukan sesuatu, menyelesaikan masalah untuk kebaikan komuniti di sekitarnya. Mereka suka mencabar diri mereka pada benda yang lebih mencabar untuk menghasilkan sesuatu untuk kebaikan. Projek yang dilaksanakan oleh Cikgu Saiful for sure sangat positif, berimpak yang besar kepada murid-murid dan juga guru-guru serta komuniti. Sebelum ni saya mengenali dia melalui projek-projek yang dilaksanakan sekolah ni. Bila saya berada di sini, saya rasa wow, this projek ni kita kena bagi sokongan yang hebatlah, sebab projek ni sendiri memberikan satu impak yang sangat positif kepada murid-murid. Murid-murid sangat bersemangat untuk melaksanakan. Bila saya jumpa mereka, bila melaksanakan, mereka tidak kira masa ataupun duit, malam ke, hujung minggu ke, memang mereka akan melaksanakan dengan senang hati. Dan ibu bapa pun membantu anak-anak, hantar anak-anak untuk melaksanakan projek. Itu yang saya rasa sangat positif lah. Pada pendapat saya, project based learning mencabar pelajar, membolehkan mereka belajar secara mendalam subjek STEM luar daripada skop pendidikan mereka secara sukarela. Pada pandangan saya, sukar bagi ibu bapa dan juga guru-guru untuk menarik minat anak-anak mereka terhadap subjek STEM ini. Walau bagaimanapun, projek ini di mana mereka belajar secara praktikal dan mencipta peralatan berguna yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat umum. Saya percaya bahawa corak pembelajaran berasaskan projek inovasi, sosial dan modul STEM ini harus diterapkan sebahagian daripada pendidikan STEM. Projek ini telah membuktikan bahawa pembelajaran sains kemanusiaan melalui aktiviti pengurusan projek dapat mencabar diri pelajar tersebut dan mereka dengan sukarela ingin belajar secara lebih mendalam dan melebihi tahap keupayaan mereka supaya hasil ciptaan mereka dapat dimanfaatkan juga oleh orang lain. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here. Hi, I am Saiful Nizan bin Cik Ismail from Sekolah Kebangsaan Raja Bahar, Kota Baru, Kelantan, Malaysia. I have been in the educational field for 11 years. This is my second school. My core subject is mathematics. I also teach ICT subject. Forever free. Saiful is so special to me, not just to me but to us, to all of us, because he's so inspiring, diligent and very innovative and creative. And whatever he's done his best. He's a maths teacher, but he simplified the lesson for maths because it makes the lesson maths as a fun learning. The best reason to be a teacher is that I want to have a positive, inspiring impact on children's life. The main roles in my teaching is to make it interesting and entertaining. My goal is to make my student learning beyond the wall of the classroom. In order to make mathematics a fun learning experience, I have created multiple mathematical applications by using a smartphone. These students with special skills inspire me to be a better person. They give me job satisfaction, happiness, and make me appreciate life better.
In order to support Sustainable Development Goals 13 climate actions, urgent actions must be taken to combat climate change. So, we have created a herbal garden with the help of the students and school committees. It's a very high quality of skills, knowledge and attitude. With all these qualities of a good teacher, he is able to inspire other teachers. And he also always lead and inspire us, give us add-on values to all the projects or programs that we organize. I equip my pupils in today's technologies focused on robotics. This will encourage and build logical and computational thinking in children. Okay guys, let's play! I see unlimited possibilities in our children's futures. Let's paint the world with beautiful colors, with passion and love. Sangat mengagumkan apabila kita melihat anak-anak semuda ini mampu mencipta alat pengesan tanah untuk membantu memberi notifikasi apabila tanah menjadi kering. Mungkinkah ciptaan seperti ini boleh merevolusikan industri pertanian tempatan? Siapa tahu, pada masa akan datang, aplikasi seperti ini boleh dikembangkan untuk memanfaatkan orang lain. Selain itu, usaha untuk menghasilkan baja organik sendiri juga wajar dipuji. Tahniah murid-murid SK Raja Bahar. Baiklah, sebelum kita mengakhiri rancangan kita, jangan lupa untuk mengikuti majalah Didik menerusi FB dan Instagram. Kongsikan apa sahaja komen dan cadangan anda untuk kami perbaiki mutu program kami. Sehingga kita bertemu kembali di episod yang akan datang, saya Nadia Abdul Latif. Assalamualaikum.